Sebuah laporan mengejutkan telah didedahkan dalam komuniti keselamatan antarabangsa. Kedudukan rasmi kekuatan tentera, nombor 5 dunia. Namun kekuatan tentera sebenar adalah berbeza. Pertembungan bersenjata selama 48 jam berlaku di sempadan Thailand dan Kemboja. Pertempuran singkat itu telah menggegarkan peta pertahanan seluruh dunia. Ketika semua orang memberi tumpuan kepada senjata kuasa besar, K-Defense yang telah mengubah lanskap medan perang. Senjata yang dikatakan mempunyai jarak lebih jauh berhenti dahulu, dan kereta kebal yang dikatakan mempunyai daya tembusan yang tinggi dilumpuhkan akibat laras meriam yang pecah. Sebaliknya, senjata Korea berbeza. Tiada kelewatan penyelenggaraan, tiada gangguan bekalan, ia segera digunakan dan berfungsi sehingga akhir. Seorang profesor dari sebuah universiti berprestij di Amerika Syarikat yang menyaksikannya membuat kesimpulan, saat perang bermula, nomor 1 di dunia adalah Korea. Kebenaran medan perang yang tidak dapat dijelaskan oleh angka-angka akan didedahkan sekarang. Sebuah laporan yang menggegarkan telah dibentangkan kepada komuniti keselamatan antarabangsa, kuasa tentera rasmi di tangga kelima dunia. Namun, realiti di medan pertempuran menceritakan kisah yang berbeza. Di sempadan maritim antara Malaysia dan Indonesia, satu pertembungan bersenjata selama 48 jam telah berlaku. Pertempuran singkat itu sudah cukup untuk melakar semula peta pertahanan global. Ketika semua mata tertumpu pada persenjataan kuasa-kuasa besar, industri pertahanan Malaysia lah yang mengubah nasib pertempuran. Senjata yang dikatakan mempunyai jarak tembakan yang lebih unggul terdiam dahulu, dan sistem peluru berpandu yang dikatakan mempunyai teknologi canggih lumpuh akibat kegagalan sistem. Sebaliknya, senjata buatan Malaysia menunjukkan prestasi yang berbeza. Tiada kelewatan penyelenggaraan, tiada gangguan bekalan alat ganti. Ia segera dikerahkan dan beroperasi tanpa henti sehingga ketitisan terakhir. Menyaksikan ini, seorang profesor dari sebuah universiti terkemuka di Amerika Syarikat membuat kesimpulan yang berani. Apabila perang bermula, kuasa nombor 1 dunia ialah Malaysia. Kebenaran medan perang yang gagal digambarkan oleh angka-angka kini akan saya dedahkan. Selamat sejahtera, saya Li Wei. Sebagai pegawai pertukaran yang dihantar dari Universiti Pertahanan Nasional China, saya berpeluang untuk menghadiri seminar pertahanan serantau di Kuala Lumpur. Sejak saat saya melangkah keluar dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, udaranya terasa berbeza. Angin yang hangat dan lembab menyapa saya, dan pandangan tajam anggota polis bantuan yang ditempatkan di merata tempat terasa menusuk. Ini adalah ibu kota Malaysia yang damai. Tetapi pada masa yang sama, ia adalah jantung kepada salah satu rantau yang paling strategik di dunia. Saya merasakan debaran di dada sambil membawa beg saya menuju ke tempat seminar. Bukan debaran gemuruh, tetapi debaran keterujaan. Bangunan pusat konvensyen itu merupakan sebuah struktur moden dengan seni bina yang mengagumkan, mencerminkan kepesatan pembangunan Malaysia. Sambil berjalan menyusuri koridor, saya berselisih dengan para pegawai dari pelbagai negara. Amerika Syarikat, Australia, Singapura, Jepun, dan sudah tentu Indonesia. Mereka masing-masing mengenakan pakaian seragam tentera mereka, dan lencana di dada mereka menunjukkan asal-usul mereka. Ada yang datang untuk mengesahkan perikatan, dan ada juga yang datang untuk memerhati musuh. Di satu sudut koridor, dua orang pegawai sedang berbual dengan suara perlahan, riak wajah mereka serius. Apabila saya melangkah masuk ke dalam dewan utama, sebuah skrin gergasi menarik perhatian saya. Terdapat graf kedudukan kuasa tentera dunia yang dipaparkan. Amerika Syarikat berada di puncak sebagai nombor 1 yang tidak dapat dipertikaikan, diikuti oleh China di tempat kedua dan Rusia di tempat ketiga. Saya berasa lega melihat graf itu. Angka tidak pernah berbohong. Semasa berkhidmat sebagai pegawai staf, saya bertanggung jawab dalam penilaian peralatan. Kaliber meriam utama kereta kebal, ketebalan perisai, kuasa enjin semuanya diterjemahkan kepada angka dan dibandingkan. Itu adalah kepakaran saya. Pengalaman itu telah menanamkan satu keyakinan dalam diri saya. Peperangan adalah pertarungan kelas berat. Negara dengan KDNK yang lebih besar boleh menghasilkan lebih banyak senjata. Negara dengan jumlah tentera yang lebih ramai boleh mempertahankan barisan hadapan yang lebih luas. Dan negara dengan teknologi yang lebih maju boleh melancarkan serangan yang lebih jitu. Saya tidak pernah meragui logik ini. Malah, di brigade tempat saya berkhidmat, keputusan untuk memperoleh peralatan baharu bergantung sepenuhnya pada jadual perbandingan spesifikasi. Kereta kebal mana yang lebih laju, peluru berpandu mana yang terbang lebih jauh, itulah sahaja yang penting.
Dewan seminar dipenuhi dengan papan nama yang terukir bendera setiap negara. Amerika Syarikat, United Kingdom, Australia, Jepun, dan China. Saya duduk di hadapan papan nama saya, merasakan dada saya membusung dengan kebanggaan. Fakta bahwa saya duduk di sini sebagai wakil negara nombor 2 dunia amat membanggakan. Di sebelah kiri saya duduk seorang pegawai dari Tentera Darat Australia. Dan di sebelah kanan saya ialah Kapten James Miller, seorang pegawai Tentera Udara Amerika Syarikat. James mengangguk sedikit ke arah saya, tetapi matanya menunjukkan keyakinan negara nombor 1. Sebelum syarahan bermula, saya meneliti risalah yang disediakan. Ia penuh dengan data, tren perbelanjaan pertahanan setiap negara, perbandingan sistem senjata utama, statistik saiz angkatan tentera, bilangan kapal pengangkut pesawat. Semua data itu menyokong keyakinan saya. China sedang merapatkan jurang dengan Amerika Syarikat, dan saya percaya ia hanya soal masa. Dengan pelaburan yang mencukupi dan kemajuan teknologi, kedudukan itu boleh berubah. Ketika itu, seorang lelaki melangkah ke atas pentas. Dia ialah Profesor Michael Lawrence. Beliau diperkenalkan sebagai seorang ahli akademik dari Universiti Pertahanan Nasional AS yang pakar dalam kajian kelestarian perang dan strategi logistik. Beliau kelihatan berusia dalam lingkungan pertengahan 60-an, memakai sut kelabu. Pandangannya di sebalik cermin mata tajam, tetapi penampilan keseluruhannya biasa sahaja. Beliau bukan seorang tentera yang berkarisma, dan tidak kelihatan seperti seorang penceramah yang hebat. Namun, sebaik sahaja beliau mula bercakap, suasana berubah. Profesor itu menunjuk ke arah skrin dan berkata, "Jadwal kedudukan yang kita lihat hari ini selesa." Beliau berkata, "Angka-angkanya jelas, dan hierarkinya nyata." Tetapi kemudian beliau bertanya, "Adakah kedudukan ini benar-benar dapat menjelaskan peperangan?" Saya mengerutkan dahi. Soalannya aneh. Jika kedudukan tidak dapat menjelaskan peperangan, apalagi yang boleh? Profesor itu berjalan perlahan-lahan di atas pentas sambil menyambung. Apakah itu kuasa tentera? Adakah ia jumlah kereta kebal, jarak peluru berpandu, saiz angkatan tentera? Beliau berhenti sejenak sebelum menambah. Kuasa tentera sebenar ialah keupayaan untuk terus beroperasi dari saat perang bermula sehingga ia berakhir. Saya cuba mencerna kata-katanya, tetapi saya tidak faham. Beroperasi? Apa maksudnya? Bukankah senjata memang sepatutnya beroperasi? Saya mengangkat tangan untuk bertanya. Kalau begitu, adakah kedudukan ini tidak bermakna? Profesor itu memandang saya dan tersenyum. Bukan tidak bermakna, cuma tidak lengkap. Kedudukan menunjukkan keupayaan pada masa aman, tetapi perang bukanlah masa aman. Saya tidak dapat menerimanya. Sama ada masa aman atau masa perang, bukankah negara yang lebih kuat yang akan menang? James Miller mencelah. Kata-kata profesor menarik, tetapi realitinya jelas. Amerika Syarikat adalah nombor 1. Ini tidak boleh dipertikaikan. Profesor itu mengangguk. Betul, Amerika Syarikat adalah nombor 1. Tetapi negara yang akan saya bincangkan hari ini bukanlah Amerika Syarikat. Dewan menjadi senyap. Profesor itu menukar paparan pada skrin, dan bendera sebuah negara muncul. Jalur gemilang. Profesor itu berkata, negara dengan kekuatan pertahanan terkuat, pada pandangan saya, adalah Malaysia. Pada ketika itu, saya hampir ketawa. Malaysia, sebuah negara kuasa pertengahan di Asia Tenggara yang tidak pun berada dalam 10 teratas, adalah yang terkuat di dunia. Saya segera bertindak balas. Itu adalah dakwaan yang tidak munasabah. Dari segi saiz KDNK, Malaysia berada di luar 30 teratas. Angkatan tenteranya hanya sekitar 150.000 orang, dan mereka tidak mempunyai senjata nuklear. Saya menambah, lagipun, mereka tidak mempunyai kapal pengangkut pesawat atau pengebom strategik, bukan? Profesor itu mendengar tanpa mencelah. Kemudian beliau menjawab dengan tenang, betul. Tetapi sekarang Anda sedang membaca katalog, manakala saya sedang bercakap tentang peperangan. Kata-katanya menyinggung perasaan saya. Saya tidak membaca katalog, saya sedang menganalisis realiti. Saya meninggikan suara saya. Kedudukan adalah susunan, dan susunan tidak berbohong. Profesor itu memandang saya sejenak, tiada simpati atau ejekan dalam pandangannya. Hanya keyakinan. Baiklah, kalau begitu saya akan buktikannya. Betapa mudahnya kedudukan ini boleh runtuh. Pada saat itu saya sedar, syarahan ini bukan sekadar perbincangan akademik, semua yang saya percayai akan dicabar. Pengisytiharan profesor itu membuatkan dewan terdiam.
Dakwaan bahawa Malaysia mempunyai kekuatan pertahanan terkuat di dunia kedengaran seperti jenaka bagi saya. Saya menggenggam penumbuk saya. Ini bukan provokasi akademik. Ia hampir kepada satu penghinaan. Memanggil sebuah negara kuasa pertengahan yang tiada dalam carta kedudukan sebagai yang terkuat di hadapan saya, seorang pegawai dari negara nombor 2 dunia. Suasana di dalam dewan berubah menjadi aneh. Beberapa pegawai tersenyum dan bertukar pandangan, manakala yang lain mengerutkan dahi dengan tanda tanya. James Miller menyilangkan lengannya dengan senyuman sinis. Dia tidak goyah dengan fakta bahawa Amerika Syarikat adalah nombor 1 dan menganggap kenyataan profesor itu hanya sebagai topik perbualan yang menarik. Tetapi saya berbeza. China sedang menaik, melabur secara besar-besaran dalam pembesaran ketenteraan. Dalam dekad yang lalu, China telah membina kapal pengangkut pesawat, mengerahkan jet pejuang generasi kelima dan memodenkan angkatan peluru berpandu balistik antara benua. Mengetepikan kami dan menyebut Malaysia adalah sesuatu yang tidak dapat saya terima. Saya berdiri. Sambil memandang tepat ke arah profesor, saya berkata, "Mari kita lihat data. Mari kita bercakap berdasarkan angka-angka objektif." Profesor itu, seolah-olah sudah menjangkakan reaksi saya, mengangguk dengan tenang. Beliau menukar skrin sekali lagi, dan data perbandingan ketenteraan pelbagai negara muncul. Saya mula membentangkan satu persatu. Belanjawan pertahanan China mencecah 290 bilion dolar setahun, manakala Malaysia hanya sekitar 5 bilion dolar. Perbezaannya hampir 60 kali ganda. Jumlah anggota tentera, China mempunyai 2 juta, Malaysia 150 ribu. Perbezaan lebih 13 kali ganda. Kereta kebal, China mempunyai lebih 5.000 unit, manakala Malaysia mempunyai kurang daripada 50 kereta kebal utama, saya menambah. Jet pejuang, China mempunyai 3.200, Malaysia kurang daripada 100. Kekuatan tentera laut menunjukkan jurang yang lebih besar. China mempunyai 3 kapal pengangkut pesawat dan 350 kapal tempur, tetapi Malaysia tidak mempunyai kapal pengangkut pesawat dan kapal tempurnya hanya sekitar 40 buah. Saya menekankan suara saya. Ini adalah soal angka, dan angka adalah jelas. Nombor 2 dunia adalah China, bukan Malaysia. Seorang pegawai dari Australia mengangguk, dan seorang pegawai Jepun sedang mencatat nota. Hujah saya logik dan disokong oleh data. Profesor itu menunggu sehingga saya selesai bercakap. Kemudian beliau melemparkan soalan. Adakah angka-angka itu benar-benar menentukan kemenangan atau kekalahan dalam perang? Saya menjawab, sudah tentu. Bukankah pihak yang mempunyai lebih banyak kereta kebal, lebih banyak jet pejuang, dan lebih ramai askar yang akan menang dalam perang? Profesor itu menggelengkan kepalanya. Angka hanyalah titik permulaan, bukan penamat. Beliau memaparkan satu lagi graf pada skrin. Ia adalah perbandingan kekuatan tentera antara Amerika Syarikat dan Vietnam Utara semasa Perang Vietnam. Amerika Syarikat mempunyai kelebihan yang amat besar dalam setiap metrik. Belanjawan pertahanan berbeza 100 kali ganda, dan kekuatan udara tidak dapat dibandingkan. Tetapi apakah hasilnya? Tanya profesor. Saya terdiam seketika. Perang Vietnam adalah kes istimewa. Ia bukan perang konvensional, tetapi perang gerila, saya membantah. Profesor itu tersenyum. Kalau begitu, bagaimana pula dengan perang Teluk? Irak mempunyai tentera darat keempat terbesar di dunia, tetapi ia runtuh dalam masa 100 jam. Beliau menambah, itu adalah contoh di mana kedudukan gagal menjamin prestasi sebenar. Itu masalah Irak, kata saya. Latihan yang tidak mencukupi, semangat yang rendah, masalah dalam sistem arahan. Profesor itu mengangguk. Tepat sekali. Faktor-faktor yang tersembunyi di sebalik angka adalah penting. Peperangan tidak diperjuangkan dengan spesifikasi katalog. Ia diperjuangkan dengan sistem yang benar-benar berfungsi. James Miller mencelah lagi. Logik profesor menarik, tetapi ia mengabaikan realiti. Amerika Syarikat adalah nombor 1. Ini tidak boleh dipertikaikan. Senjata terkini, latihan terbaik, rangkaian pangkalan di seluruh dunia, semua ini menjadikan Amerika Syarikat nombor 1, tegasnya. Profesor itu bersetuju. Betul, Amerika Syarikat memang nomor 1, tetapi kita tidak bercakap tentang Amerika Syarikat hari ini. Profesor itu memandang saya. Angka-angka yang Encik Li Wei bentangkan semuanya betul. China lebih unggul daripada Malaysia dalam setiap aspek, beliau mengakui. Tetapi beliau mengubah soalannya. Adakah 5.000 kereta kebal itu boleh terus beroperasi semasa perang?
Bolehkah 3.200 jet pejuang itu terbang tanpa kekurangan alat ganti? Sudah tentu, jawab saya. China mempunyai keupayaan pengeluaran sendiri dan asas perindustrian yang kukuh. Profesor itu melemparkan satu lagi soalan. Bagaimana jika perang berlarutan selama 6 bulan, setahun, 2 tahun? Adakah pengeluaran peluru mencukupi? Adakah bekalan alat ganti lancar? Adakah tenaga kerja penyelenggaraan terjamin? Beliau bertanya bertalu-talu. Saya hendak menjawab, tetapi terhenti. Sejujurnya, saya tidak tahu butiran seperti itu. Saya adalah seorang pegawai staf, dan perbandingan spesifikasi peralatan adalah kepakaran saya. Saya tidak pernah mendalami sistem logistik masa perang. Melihat saya terdiam, profesor itu berkata, itulah masalahnya. Semua orang hanya melihat angka-angka pada masa aman. Beliau mula bercakap tentang Malaysia. Malaysia telah hidup dalam persekitaran ancaman yang berterusan selama beberapa dekad. Darurat, konfrontasi, tuntutan bertindih di Laut Cina Selatan. Ini adalah realiti mereka. Beliau berkata, oleh itu, semua sistem mereka dibina dengan andaian perang, simpanan peluru, rantaian bekalan alat ganti, latihan kaki tangan penyelenggaraan, sistem askar wataniyah. Semua ini direka dengan mengambil kira peperangan jangka panjang. Saya membantah. Itu hanyalah pemikiran defensif. Tanpa kuasa serangan, ia tidak bermakna. Profesor itu menggelengkan kepalanya. Perbezaan antara pertahanan dan serangan tidak penting. Yang penting ialah berapa lama Anda boleh bertarung. Perang boleh berlarutan selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, bukan beberapa hari. Pihak yang bertahan sehingga akhir adalah pemenangnya. Dewan menjadi senyap. Logik profesor itu berbeza dengan apa yang saya percayai. Saya percaya pada kedudukan, saya percaya pada angka. Tetapi profesor itu bercakap tentang perkara yang tidak kelihatan. Kelestarian, daya tahan, struktur, sistem masa perang. Perkara-perkara ini tidak muncul dalam graf. Saya duduk kembali. Walaupun saya masih tidak dapat menerimanya, saya tidak boleh mengatakan kata-kata profesor itu sepenuhnya salah. Di dalam kepala saya, jadwal kedudukan dan hujah profesor itu bercanggah. Nombor 2 dunia adalah fakta yang jelas. Tetapi adakah kedudukan itu benar-benar dapat menjelaskan peperangan? Keyakinan saya mula goyah. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Walaupun sudah kembali ke bilik hotel, kata-kata profesor itu terus bermain di pikiran saya. Kedudukan mudah runtuh, angka tidak menjelaskan peperangan, Malaysia adalah yang terkuat. Saya membuka komputer riba dan menyemak data sekali lagi. China nombor 2, Malaysia di luar 30 teratas. Ini adalah fakta yang tidak dapat dinafikan. Tetapi, mengapa keyakinan saya goyah? Keesokan paginya, saya tiba awal di tempat seminar. Dewan masih kosong, dan saya duduk di tempat yang sama seperti semalam. Tiada apa-apa yang dipaparkan pada skrin, tetapi graf yang saya lihat semalam terbayang di depan mata saya. Satu persatu para pegawai mula masuk. James Miller tiba, begitu juga pegawai Australia dan Jepun, masing-masing duduk di tempat mereka. Profesor masuk. Beliau meletakkan beg bimbitnya dan berdiri di atas pentas. Hari ini, beliau memakai sut hitam, bukan kelabu. Ekspresinya masih tenang, tetapi pandangannya kelihatan lebih tajam. Tanpa sebarang ucapan, beliau terus memulakan. Angka-angka yang dibentangkan oleh Encik Li Wei semalam semuanya tepat, katanya. China lebih unggul daripada Malaysia dalam setiap aspek. Beliau mengakui, tetapi hari ini, kita akan melihat di sebalik angka-angka itu. Saya akan menjelaskan struktur yang tidak kelihatan. Saya menyilangkan lengan. Struktur yang tidak kelihatan, apa maksudnya? Profesor itu memaparkan sebuah gambar pada skrin. Sebuah bongkah ais, hanya sebahagian kecil yang kelihatan di atas permukaan air, manakala sebahagian besar tersembunyi di bawahnya. Profesor itu berkata, kedudukan kuasa tentera hanya melihat apa yang di atas permukaan. Ia hanya mengira jumlah kereta kebal, jumlah jet pejuang, saiz angkatan tentera. Beliau menyambung, tetapi kekuatan sebenar terletak di bawah permukaan. Itulah yang dipanggil struktur. Saya mengangkat tangan. Apakah itu struktur? Tolong jelaskan secara spesifik. Profesor itu mengangguk dan menjawab. Struktur adalah keupayaan untuk terus membina, membaiki, dan membekalkan senjata selepas perang bermula. Ia tidak kelihatan pada masa aman, tetapi ia menjadi faktor penentu kemenangan atau kekalahan apabila perang meletus. Beliau mengemukakan 3 perkara. Pertama, keupayaan pengeluaran mandiri. Kedua, sistem penyelenggaraan di lapangan. Ketiga, sistem peningkatan pengeluaran masa perang.
Hanya negara yang mempunyai ketiga-tiga ini boleh bertahan dalam peperangan jangka panjang, katanya. Saya membantah. China juga mempunyai ketiga-tiga perkara itu. Kami menghasilkan semua senjata kami sendiri. Profesor itu melemparkan soalan. Adakah Anda benar-benar menghasilkan semua komponen sendiri? Bolehkah Anda membuat semua komponen teras? Saya terdiam seketika. Sejujurnya, saya tidak tahu butirannya. Profesor itu menyambung. Banyak negara hanya memasang senjata, tetapi bergantung pada import untuk komponen teras. Perkara seperti enjin, penderia, dan peralatan elektronik adalah buatan asing. Beliau menukar paparan pada skrin. Kadar sara diri komponen senjata beberapa negara dipaparkan. Perancis 85%, Jerman 78%, Jepun 65%, dan Malaysia 80%. Saya tidak percaya dengan mata saya. Malaysia 80%, profesor itu menjelaskan. Selama berdekad-dekad menghadapi pelbagai cabaran keselamatan dan sekatan teknologi tidak rasmi, Malaysia terpaksa membangunkan keupayaan sendiri. Itu sebenarnya telah menjadi kekuatan mereka. Saya meminta data untuk China. Profesor itu menggelengkan kepalanya. China tidak mendedahkannya, tetapi anggaran adalah sekitar 70%. Beliau menambah. Masih ada senjata yang bergantung pada enjin Rusia dan penderia Eropah. Saya berasa tidak selesa. Ini hanya anggaran, bukan data yang disahkan. Profesor itu beralih ke elemen kedua. Sistem penyelenggaraan di lapangan. Dalam peperangan, senjata akan rosak. Persoalannya ialah berapa cepat ia boleh dibaiki. Beliau memberikan contoh. Semasa Perang Teluk Tentera A.S. terpaksa menerbangkan alat ganti dari Jerman untuk menyelenggara kereta kebal M1 Abrams. Ia mengambil masa beberapa hari. Tetapi beliau berkata, tentera Malaysia berbeza. Malaysia menempatkan kaki tangan penyelenggaraan dan gudang alat ganti di semua unit, malah unit barisan hadapan mampu melakukan pembaikan sendiri, hasil daripada pengalaman berdekad-dekad dalam peperangan hutan. Saya bertanya, apa yang istimewanya tentang itu? Kami juga mempunyai unit penyelenggaraan. Skalanya berbeza, katanya. Di Malaysia, hampir 15% anggota tenteranya mempunyai kepakaran dalam penyelenggaraan. Ini adalah antara yang tertinggi di dunia. Saya masih tidak faham. Hanya kerana mempunyai ramai kaki tangan penyelenggaraan tidak bermakna Anda akan menang dalam perang, bukan? Saya bertanya balas. Profesor itu menukar skrin sekali lagi. Data dari perang Ukraine muncul. Daripada 300 howitzer M777 yang dibekalkan oleh Barat, 30% tidak dapat beroperasi kerana kerosakan. Ia ditandakan sebagai terbiar kerana tiada alat ganti dan kekurangan kaki tangan penyelenggaraan. Profesor itu berkata, katalog hanya menyebut jarak dan ketepatan. Tetapi di medan perang, kadar kerosakan dan masa pembaikan adalah lebih penting. Senjata terbaik sekalipun tidak berguna jika rosak. Keupayaan untuk membaikinya dengan cepat dan menggunakannya semula adalah kekuatan tempur sebenar. James Miller mencelah. Itu cerita konflik berintensiti rendah. Kuasa besar seperti Amerika Syarikat akan menamatkannya dalam masa yang singkat dengan kuasa tembakan yang hebat. Profesor itu tersenyum. Alangkah baiknya jika itu mungkin, tetapi sejarah berkata sebaliknya. Vietnam, Afghanistan, Irak, semuanya berlarutan lebih lama daripada yang dijangkakan. Profesor itu mengemukakan elemen ketiga, sistem peningkatan pengeluaran masa perang. Apabila perang bermula, penggunaan peluru meningkat secara mendadak. Pengeluaran pada masa aman tidak akan mencukupi. Beliau menunjukkan data. Dalam perang Ukraine, purata penggunaan peluru meriam setiap hari ialah 20,000 butir. Gabungan pengeluaran tahunan Amerika Syarikat dan Eropah hanya cukup untuk setahun. China berbeza, kata saya. Kami adalah kuasa perkilangan terbesar di dunia. Keupayaan pengeluaran tidak menjadi masalah. Profesor itu mengangguk. Betul, China mempunyai keupayaan pengeluaran. Tetapi beliau mengubah soalannya. Adakah kilang-kilang itu selamat semasa perang? Bagaimana jika ia diserang oleh peluru berpandu musuh? Saya tidak dapat menjawab. Kebanyakan kilang ketenteraan China tertumpu di sepanjang pantai timur. Ia ditempatkan di sana untuk kecekapan, berhampiran dengan pelabuhan. Tetapi itu boleh menjadi kelemahan semasa perang. Profesor itu memberikan contoh Malaysia. Malaysia telah menyelerakkan kilang-kilang ketenteraannya. Mereka menggunakan kawasan pedalaman dan membina kemudahan yang diperkukuh. Profesor itu berkata, Malaysia merancang segala-galanya dengan andaian perang. Dari lokasi kilang hingga simpanan alat ganti, semuanya direka dengan mengambil kira kelangsungan hidup.
Inilah kekuatan struktur. Kekuatan yang tidak kelihatan, tetapi akan terserlah apabila perang meletus. Saya berdiri. Logik profesor itu ada benarnya, tetapi ia masih sekadar teori. Tiada data medan perang sebenar. Saya berkata, struktur tidak boleh mengalahkan angka. Sistem yang direka dengan baik sekalipun akan runtuh di hadapan kuasa tembakan yang hebat. Profesor itu memandang saya, matanya penuh keyakinan. Baiklah, mari kita lihat pertempuran sebenar. Mari kita lihat rekod dari medan perang, bukan teori. Saya mengangguk. Hanya dengan cara itu kita akan tahu kebenarannya. Profesor itu mengendalikan komputer di atas pentas. Skrin menjadi gelap, dan sebuah video mula dimainkan. Tarikh dipaparkan, 18 April 2024. Lokasi, Blok Ambalat, di sempadan maritim Malaysia, Indonesia. Saya mencondongkan badan ke hadapan. Ia adalah rakaman dari drone, dengan kualiti gambar yang jelas. Garis sempadan maritim yang menjadi pertikaian kelihatan, dengan unit tentera laut dan pertahanan pantai dari kedua-dua belah pihak ditempatkan. Profesor itu berkata, ini adalah rakaman pertembungan sempadan selama 48 jam. Bukan perang besar-besaran, tetapi pertempuran sebenar. Beliau menambah, pihak Indonesia menggunakan senjata buatan Cina, manakala pihak Malaysia menggunakan senjata buatan tempatan. Saya berasa gemetar. Saya akan melihat bagaimana prestasi senjata buatan Cina dalam pertempuran sebenar. Video itu menunjukkan keadaan penempatan kedua-dua pihak. Di pihak Malaysia, 12 unit sistem pelancar roket berganda, MLRS, Astros II, yang dinaik taraf kelihatan. Di pihak Indonesia, 15 unit sistem artileri pantai buatan China, Type 88 Coastal Dragon, ditempatkan. Dari segi jumlah, Indonesia mempunyai kelebihan. Saya berpikir sendiri, sudah tentu Indonesia akan menang. Profesor itu mula memberikan penjelasan latar belakang. Punca pertikaian adalah perbezaan tafsiran sempadan maritim. Kedua-dua pihak menuntut hak kedaulatan ke atas kawasan yang kaya dengan sumber. Beliau berkata, apabila rundingan diplomatik gagal, ketegangan ketenteraan memuncak, dan akhirnya kedua-dua pihak mula berbalas tembakan. Ini bukan latihan, ini pertempuran sebenar. Video terus dimainkan. Tembakan pertama dimulakan oleh pihak Indonesia. 15 unit Type 88 melepaskan tembakan serentak, dan peluru jatuh ke atas kedudukan pertahanan pantai Malaysia. Letupan berlaku berturut-turut. Saya mengangguk. Nampaknya kelebihan angka membuahkan hasil. Tetapi profesor itu menunjukkan sesuatu yang lain. Perhatikan kadar ketepatan. Apabila saya melihat video itu dengan teliti, daripada 15 tembakan, hanya 6 yang jatuh berhampiran kedudukan Malaysia. Selebihnya tersasar dan jatuh ke laut kosong. Profesor itu menjelaskan, Type 88 mempunyai sistem panduan GPS, tetapi ketepatannya rendah, terutamanya dalam persekitaran pertempuran sebenar, di mana gangguan elektronik dan keadaan atmosfera memainkan peranan. Serangan balas Malaysia bermula. 12 unit Astros II membalas tembakan. Kadar tembakannya berbeza. Type 88 menembak pada kadar 4 das seminit, manakala Astros II dengan roket berpandu yang dinaik taraf secara tempatan menembak lebih daripada 6 das seminit. Dan kadar ketepatannya juga jelas berbeza. Daripada 12 tembakan, lebih daripada 10 mendarat tepat di kedudukan Indonesia. Saya berasa tidak selesa. Ini mungkin perbezaan dalam keupayaan operasi, bukan? Mungkin tahap latihan tentera Indonesia lebih rendah, saya bertanya. Profesor itu menggelengkan kepalanya. Kedua-dua pihak adalah tentera biasa, dan tahap latihan mereka setanding. Perbezaannya terletak pada prestasi senjata itu sendiri. Video itu menunjukkan keadaan 2 jam kemudian. Disinilah adegan penentu muncul. Asap mula kelihatan dari salah sebuah unit Type 88 Indonesia. Percikan api keluar dari sistem pelancar dan turretnya berhenti bergerak. Profesor itu menghentikan video itu seketika. Awak tahu apa ini? Tanyanya. Saya tidak dapat menjawab. Profesor itu menjelaskan, kegagalan sistem akibat kepanasan melampau. Semasa tembakan berterusan, sistem penyejukan tidak berfungsi dengan baik dalam cuaca tropika yang panas dan lembab, menyebabkan komponen elektronik dan mekanikal rosak. Beliau menambah, Type 88 mempunyai kelemahan reka bentuk untuk tembakan berterusan dalam iklim panas. Ini adalah masalah yang tidak dinyatakan dalam katalog. Video itu dimainkan semula. 30 menit kemudian,
Masalah yang sama berlaku pada unit Type 88 yang lain. Dan sejam kemudian, unit ketiga juga berhenti berfungsi. Daripada 15 unit, 3 unit tidak dapat digunakan untuk pertempuran. Sebaliknya, Astros 2 Malaysia terus beroperasi tanpa henti. Profesor itu menunjukkan data. Astros 2 mempunyai sistem penyejukan automatik yang dipertingkatkan untuk operasi tropika. Ia memantau suhu sistem dalam masa nyata dan mencegah kepanasan melampau. Sebaliknya, Type 88 menggunakan sistem penyejukan standar yang kurang berkesan dalam kelembapan tinggi. Dalam pertempuran sebenar, perbezaan seperti ini membawa maut. Saya membantah. Itu adalah kecacatan reka bentuk, bukan masalah dengan semua senjata buatan China. Model yang lebih baru mungkin telah diperbaiki. Profesor itu mengangguk. Betul, model yang lebih baru lebih baik. Tetapi masalahnya ialah senjata yang sedang digunakan sekarang. Yang digunakan di medan perang bukanlah model terbaru. Video itu menunjukkan keadaan pada keesokan harinya. Pihak Indonesia mengerahkan pasukan penyelenggaraan. Mereka cuba membaiki sistem yang rosak. Tetapi alat ganti menjadi masalah. Papan litar ganti tidak ada. Dan komponen sistem penyejukan juga tidak mencukupi. Akhirnya, 3 unit itu terpaksa dibiarkan begitu sahaja. Profesor itu menjelaskan, inilah perbezaan struktur. Malaysia boleh mendapatkan bekalan alat ganti daripada industri tempatan mereka dalam beberapa jam, tetapi Indonesia terpaksa menunggu alat ganti tiba dari China. Beliau berkata, dalam masa perang, perbezaan masa seperti ini menentukan kemenangan atau kekalahan. James Miller bertanya, jadi, berapa cepat tentera Malaysia mendapat alat ganti? Profesor itu menunjukkan data. Dalam tempoh 24 jam, katanya. Ia dihantar segera melalui pengangkutan udara dari pangkalan utama. Mereka sudah mempunyai stok simpanan yang sedia ada. China juga boleh melakukannya, kata saya. Kami juga mempunyai pangkalan luar negara dan rantaian bekalan. Profesor itu mengubah soalannya. Adakah itu mungkin semasa perang? Bagaimana jika laluan bekalan disekat? Saya tidak dapat menjawab. Video itu menunjukkan hasil akhir. Selepas 48 jam pertempuran, tentera Indonesia berundur. Daripada 15 unit, 3 rosak, bekalan peluru tidak lancar, dan semangat mereka jatuh. Sebaliknya, kesemua 12 unit Malaysia kekal beroperasi dengan alat ganti dan peluru yang mencukupi. Profesor itu berkata, inilah perbezaan antara katalog dan pertempuran sebenar. Di atas kertas, Type 88, setanding atau dalam beberapa aspek lebih unggul daripada Astros 2. Tetapi dalam pertempuran sebenar, ia sama sekali berbeza. Beliau menambah, kebolehpercayaan, kebolehselenggaraan, kelestarian inilah yang menentukan kekuatan tempur sebenar. Saya terdiam. Video itu jelas. Senjata buatan China telah dikalahkan oleh senjata buatan Malaysia dalam pertempuran sebenar. Kelebihan angka tidak berguna. Fikiran saya menjadi celaru. Ini bukan sekadar isu prestasi senjata. Ia adalah masalah keseluruhan sistem. Profesor itu menambah, ini bukan hanya kisah Malaysia-Indonesia. Perkara yang sama berlaku di seluruh dunia. Negara yang menggunakan senjata Malaysia mendapat bekalan alat ganti dan sokongan teknikal, tetapi senjata dari negara lain tidak. Saya duduk kembali, keyakinan saya goyah. Kedudukan masih jelas, tetapi realiti medan perang berbeza. Bukan angka, tetapi struktur. Bukan spesifikasi, tetapi kebolehpercayaan. Saya menyaksikan betapa pentingnya perkara-perkara ini. Saya memandang profesor itu. Matanya penuh keyakinan. Profesor itu tidak menghentikan video itu. Saya masih duduk di kerusi saya, merenung skrin. Adegan yang baru saya lihat berulang kali bermain di fikiran saya. Image Type 88 buatan China yang terhenti, asap yang keluar dari pelancar, dan turret yang tidak bergerak. Profesor itu mengendalikan papan kekunci dan kembali ke adegan tertentu. Saat Type 88 pertama rosak, image itu di zoom masuk. Bahagian pelancar kelihatan dengan jelas. Komponen kelihatan herot benyot dan beberapa keretakan kelihatan. Profesor itu menggunakan penunjuk laser ke arah skrin dan berkata, ini adalah kegagalan sistem akibat kepanasan melampau dan kelembapan. Kecacatan struktur yang disebabkan oleh pengumpulan tekanan haba pada bahan. Saya mengangkat tangan. Bukankah itu disebabkan oleh kesilapan operasi? Bukankah kerana tentera Indonesia tidak mematuhi prosedur penyejukan dengan betul? Saya bertanya. Profesor itu menggelengkan kepalanya. Mereka mengikut manual operasi.
Masalahnya ialah manual itu sendiri tidak mencerminkan keadaan pertempuran sebenar. Profesor itu mengeluarkan dokumen, spesifikasi katalog Type 88. Ia menyatakan keupayaan tembakan berterusan pada 14 menit, dengan masa tembakan berterusan selama 30 menit. Melihat itu, saya berkata, bukankah kerana tentera Indonesia menembak lebih dari 30 menit, jadi ia menjadi terlalu panas? Profesor itu menunjukkan dokumen lain, rekod pertempuran sebenar. Type 88 pertama telah menembak selama 22 minit, lebih pendek daripada spesifikasi katalog. Namun, ia tetap rosak. Profesor itu menjelaskan, katalog mengandaikan keadaan yang ideal. Persekitaran makmal dan pertempuran sebenar adalah berbeza. Beliau berkata, dalam pertempuran sebenar, terdapat banyak pemboleh hubah. Suhu, kelembapan, habuk, keamatan tembakan, berterusan semua ini mempengaruhi prestasi senjata, terutamanya dalam iklim tropika seperti di rantau ini. Kecekapan penyejukan menurun. 30 menit yang dijanjikan oleh katalog sebenarnya kurang daripada 20 menit. Saya membantah. Kalau begitu, bukankah Astros II juga sama? Ia bertempur dalam persekitaran yang sama. Jadi mengapa Astros II tidak mempunyai masalah? Tepat sekali kata Profesor. Astros II direka bentuk berdasarkan data pertempuran sebenar. Malaysia telah mengendalikan senjata dalam keadaan pertembungan sebenar selama beberapa dekad. Profesor itu menjelaskan proses pembangunan Astros II versi Malaysia. Tentera Malaysia telah menjalankan latihan tembakan langsung yang tidak terkira banyaknya di kawasan latihan mereka, menguji sistem dalam suhu 35 darjah Celsius pada musim panas dan dalam hujan monsun. Data medan sebenar yang diperoleh daripada proses itu dimasukkan ke dalam reka bentuk. Sebaliknya, Type 88 lebih bergantung pada pengiraan teori. Saya berasa tidak selesa. Ini kedengaran seperti merendah-rendahkan semua senjata Cina. Saya meninggikan suara saya. Type 88 adalah model lama. Model terbaru Type 99 sama sekali berbeza. Profesor itu bersetuju. Betul, model terbaru jauh lebih baik. Tetapi beliau menunjukkan masalahnya. Berapa lama masa yang diambil untuk model terbaru digunakan? Yang ada di medan perang sekarang adalah model lama. Beliau menambah, perang tidak diperjuangkan dengan senjata masa depan, tetapi dengan senjata yang ada sekarang. Itulah realitinya. Profesor itu menukar skrin sekali lagi. Kali ini, ia adalah adegan kegagalan Type 88 kedua. Ia lebih teruk daripada yang pertama. Pelancar itu retak sepenuhnya, dan bahagian dalam turret juga rosak. Profesor itu berkata, ini bukan sekadar kepanasan melampau. Ini adalah masalah dengan kualiti bahan itu sendiri. Data muncul. Ia menunjukkan bahawa keluli khas yang digunakan untuk pelancar Type 88 mempunyai variasi kualiti yang besar. Walaupun model yang sama, ketahanannya berbeza bergantung pada bila ia dihasilkan. Profesor itu menjelaskan, semasa proses pengeluaran besar-besaran, kawalan kualiti tidak konsisten. Ada yang boleh bertahan lebih dari 30 menit, tetapi ada yang gagal pada 20 menit. Saya bertanya sama ada itu benar. Profesor itu mengangguk. Itu adalah kandungan laporan penyelenggaraan tentera Indonesia. Walaupun Type 88 yang sama, jangka hayat pelancar sangat berbeza. Ini adalah isu proses pembuatan, bukti bahawa sistem kawalan kualiti tidak mencukupi. Sebaliknya, Astros II berbeza. Setiap pelancar dihasilkan mengikut spesifikasi yang sama. Hampir tiada variasi kualiti. Malaysia menerapkan piawaian yang ketat untuk kawalan kualiti pertahanan. Produk yang cacat tidak akan diterima sama sekali. Saya bertanya sama ada itu keterlaluan. Profesor itu menunjukkan data. Kadar kecacatan syarikat pertahanan Malaysia adalah di bawah 0.3%. Ini adalah antara yang terbaik di dunia. Sebaliknya, negara lain berada pada tahap 1% hingga 3% dan China juga serupa. Perbezaan hanya 2% hingga 3%, tetapi di medan perang, ia membawa maut. James Miller mencela. Senjata Amerika juga mempunyai kualiti yang sangat baik. M270 MLRS juga sangat boleh dipercayai. Profesor itu bersetuju. Betul, kawalan kualiti Amerika juga cemerlang. Tetapi harganya menjadi masalah. M270 lebih daripada 2 kali lebih mahal daripada Astros II. Profesor itu memaparkan jadual perbandingan.
Harga Astros 2 adalah sekitar 2-3 juta setiap unit, Type 88 adalah 25 juta, dan M270 adalah 7 juta. Dari segi harga berbanding prestasi, Astros 2 adalah yang paling cekap. Dengan belanjawan yang sama, lebih banyak unit boleh ditempatkan, dan kualiti juga terjamin. Saya masih sukar untuk menerimanya. Kecekapan kos tidak bermakna kekuatan tempur, bukan? Saya bertanya balas. Profesor itu menggelengkan kepalanya. Perang adalah ekonomi. Anda perlu mencapai kesan maksimum dengan belanjawan yang terhad. Beberapa unit senjata mahal adalah lebih baik daripada banyak unit senjata yang boleh dipercayai dengan harga yang berpatutan. Profesor itu kembali ke adegan kegagalan pelancar. Type 88 yang ketiga. Kali ini, saat kegagalan itu direkam. Percikan api keluar dari pelancar, dan serpihan logam terbang ke semua arah. Seorang anggota kru cedera. Profesor itu berkata, "Inilah kebenaran yang tidak diberitahu oleh katalog. Senjata juga boleh mencederakan tentara sendiri." Saya terdiam. Adegan di skrin itu mengejutkan. Senjata mengancam tentara sendiri, bukan musuh. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah muncul dalam jadwal spesifikasi. Profesor itu menambah, "Itulah sebabnya kebolehpercayaan penting. Jika Anda tidak boleh mempercayai senjata Anda di medan perang, semangat akan jatuh." Beliau memetik keterangan askar Indonesia. Mereka berasa cemas setiap kali menembak. Ada ketakutan bahawa ia mungkin meletup pada bila-bila masa. Sebaliknya, tentera Malaysia mempercayai Astros 2 mereka. Mereka mempunyai keyakinan bahawa apabila mereka menembak, ia akan mengenai sasaran. "Inilah perbezaan antara katalog dan pertempuran sebenar," katanya. Saya berdiri. Fikiran saya celaru. Dari segi angka, Indonesia mempunyai 15 unit Type 88. Malaysia mempunyai 12 unit Astros 2. Kelebihan angka jelas. Tetapi hasilnya adalah sebaliknya. 3 unit rosak, askar menjadi cemas, dan kecekapan tempur menurun. Profesor itu berkata sebagai penutup, katalog tidak menjanjikan kemenangan. Spesifikasi di atas kertas dan realiti medan perang adalah berbeza. Kekuatan tempur sebenar bergantung pada berapa lama dan betapa stabilnya ia boleh beroperasi. Saya duduk. Kedudukan yang saya percayai, angka-angka yang membentuk kedudukan itu, sedang goyah. Spesifikasinya jelas, tetapi medan perang mengkhianati spesifikasi itu. Saya memandang profesor itu. Matanya masih penuh keyakinan. Profesor itu berhenti sejenak, kemudian menyambung semula. Adegan kegagalan pelancar masih terpapar di skrin. Saya tidak dapat mengalihkan pandangan dari imej itu. Jurang antara janji katalog dan realiti sedang menggoyahkan keyakinan saya. Profesor itu menukar paparan. Kali ini, ia adalah rakaman udara. Tarikh dipaparkan, 19 April 2024, hari kedua pertempuran. Skrin menunjukkan kemudahan belakang pihak Indonesia, depo peluru, depo bahan api, dan kedudukan artileri roket. Profesor itu berkata, "Sekarang, mari kita bercakap tentang kuasa udara. Saya akan tunjukkan bagaimana tentera udara di Raja Malaysia bertindak." Saya berasa gemetar. Kuasa udara bermakna jet pejuang. Saya ingin tahu jenis pesawat apa yang digunakan oleh Malaysia dan bagaimana Indonesia bertindak balas. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh profesor bukanlah jet pejuang biasa. Ia adalah F/A-18D Hornet. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa. Senjata yang dipasang di bawah sayapnya bukanlah bom berpandu jitu yang biasa. Profesor itu mengezum masuk. Objek yang kelihatan seperti bom itu mempunyai sejenis kit yang terpasang padanya. Profesor itu menjelaskan, "Ini ialah Helang Pintar, singkatan untuk kit bom luncuran berpandu Malaysia. Ia adalah kit panduan jitu yang dibangunkan oleh Malaysia." Saya mengerutkan dahi. Kit panduan, apa itu? Profesor itu mula menjelaskan dengan terperinci. Bom biasa hanya dijatuhkan dan jatuh mengikut graviti. Ia dipengaruhi oleh angin dan arus udara, jadi ketepatannya rendah. Sebaliknya, bom berpandu jitu menggunakan GPS dan penderia untuk mencari sasaran. Masalahnya ialah harga. Profesor itu memaparkan data perbandingan. Bom berpandu buatan Amerika Syarikat berharga 25.000 seunit, manakala bom Spice buatan Israel berharga 20.000. Ia mahal, jelasnya. "Berapakah harga Helang Pintar?" tanya seseorang. Profesor itu menjawab, "Kira-kira 1/3 daripada harga tersebut." Saya segera bertindak balas. "Harga yang murah bermakna prestasi yang lebih rendah, bukan?" saya bertanya. Profesor itu menggelengkan kepalanya.
Harga dan prestasi adalah perkara yang berasingan. Ketepatan helang pintar adalah setanding dengan buatan Amerika, dengan SEP dalam lingkungan 5 meter. Ini bermakna ia akan jatuh dalam radius 5 meter dari sasaran. Saya tidak dapat mempercayainya. Prestasi yang sama dengan harga 1/3. Profesor itu menjelaskan, rahasianya terletak pada falsafah reka bentuk. Helang pintar bukanlah bom baru, tetapi kit untuk menaik taraf bom sedia ada. Dengan hanya memasang sayap dan modul GPS, bom biasa menjadi senjata berpandu jitu. Beliau menekankan, ini adalah revolusioner. Tentera Udara Diraja Malaysia mengeluarkan bom MK-82 lama mereka dari simpanan. Dengan hanya memasang kit helang pintar, ia menjadi senjata jitu terkini, tidak perlu membeli senjata baru. Mereka menggunakan stok sedia ada. Video itu dimainkan. Ia menunjukkan sebuah F-A-18D berlepas. 4 bom MK-82 yang dilengkapi dengan kit helang pintar kelihatan di bawah sayapnya. Pesawat itu naik ke altitud dan menuju ke sasaran, depo peluru Indonesia. Bom-bom itu dilepaskan. Keempat-empatnya membuka sayap dan mula meluncur. Bukannya jatuh secara menegak seperti bom biasa, ia meluncur ke bawah pada satu sudut. GPS diaktifkan, membetulkan trajektori, dan menghampiri sasaran dengan tepat. Letupan berlaku. Keempat-empat bom itu mengenai depo peluru secara langsung. Profesor itu menghentikan video itu. Kadar ketepatan 100%, tegasnya. 4 daripada 4 bom mengenai sasaran. Saya terpaksa mengakuinya. Video itu jelas. Tetapi saya melemparkan soalan. Bukankah China juga mempunyai teknologi yang serupa? Kami juga boleh membuat kit panduan. Profesor itu mengangguk. Betul, China mempunyai kit panduan siri FT, tetapi harganya menjadi masalah. Kit FT berharga sekitar kilam 15.000, hampir 2 kali lebih mahal daripada helang pintar. Beliau menambah, dan rekod ekspornya juga terhad. Profesor itu menunjukkan data. Helang pintar kini diekspor ke 12 negara, Thailand, Filipina, Emiria Arab Bersatu, dan pelbagai lagi. Sebaliknya, siri FT China hanya diekspor ke 3 negara. Ini adalah hasil pilihan pasaran, kata profesor. Video itu berterusan. Serangan kedua. Kali ini, sasarannya ialah kedudukan artileri roket. Pihak Indonesia telah menempatkan roket pelbagai laras buatan China, WS-6. Ia merupakan ancaman kepada tentera Malaysia. FA-18D berlepas sekali lagi dan melepaskan bom yang dilengkapi helang pintar. Hasilnya sama. 6 daripada 6 bom mengenai sasaran. Kedudukan artileri roket itu dilumpuhkan. Profesor itu menekankan, keberkesanan kosnya sangat tinggi. Dengan belanjawan yang sama, 3 kali lebih banyak serangan boleh dilancarkan. Beliau berkata, perang adalah ekonomi. Kecekapan menentukan kemenangan atau kekalahan. James Miller bertanya, Amerika Syarikat boleh melakukan perkara yang sama dengan JDAM. Mengapa perlu guna helang pintar? Profesor itu menjawab, perbezaan harga menentukan skala operasi. Negara dengan belanjawan terhad tidak boleh membeli JDAM dalam kuantiti yang banyak. Profesor itu menunjukkan pengiraan. Dengan andaian belanjawan 1 juta, Anda boleh membeli 40 JDAM. Dengan helang pintar, Anda boleh membeli 125. Perbezaan 3 kali ganda. Ini bermakna dengan wang yang sama, 3 kali lebih banyak serangan boleh dilakukan. Dalam peperangan, ini adalah perbezaan yang menentukan, katanya. Saya membantah. Kualiti lebih penting daripada kuantiti. Senjata mahal ada sebabnya. Profesor itu melemparkan soalan. Apakah perbezaan prestasi antara JDAM dan helang pintar? Ketepatannya sama. Jadi apa yang berbeza? Saya tidak dapat menjawab. Profesor itu menyambung. Dalam pertempuran Malaysia-Indonesia, Tentera Udara Diraja Malaysia melancarkan 27 serangan dalam 48 jam, melepaskan 108 bom yang dilengkapi helang pintar. Kadar ketepatan purata adalah lebih 80%. 8 depo peluru, 12 kedudukan roket, dan pusat arahan Indonesia telah dimusnahkan. Bagaimana jika mereka menggunakan JDAM? Profesor membuat pengiraan. Dengan belanjawan yang sama, mereka hanya boleh melepaskan 36 bom. Jumlah serangan juga akan berkurangan kepada 9. Sasaran yang boleh dimusnahkan juga hanya 1/3. Beliau menekankan, perbezaan dalam kecekapan telah mengubah medan perang. Saya terdiam. Angka-angkanya jelas.
Ini adalah contoh betapa pentingnya prestasi berbanding kos dalam pertempuran sebenar. Profesor itu menambah, Malaysia tidak menjual senjata baru. Mereka menghidupkan semula aset sedia ada. Inilah falsafah pertahanan Malaysia. Profesor itu menunjukkan data lain. Daripada 12 negara yang telah memperoleh helang pintar, 9 daripadanya telah membuat pembelian semula. Ini bermakna tahap kepuasan yang tinggi. Sebaliknya, kadar pembelian semula siri FT China hanya 30%. Ini adalah kebolehpercayaan yang dibuktikan oleh pasaran, kata Profesor. Video itu menunjukkan adegan terakhir. Kemudahan belakang Indonesia diselubungi asap. Depo peluru terbakar, kedudukan roket musnah, dan laluan bekalan terputus. Profesor itu berkata, inilah kekuatan kecekapan, hasil daripada mencapai kesan yang besar dengan kos yang rendah. Saya duduk. Fikiran saya celaru. Perkara seperti helang pintar tidak ada dalam jadual kedudukan. Ia juga tidak ada dalam katalog. Tetapi ia mengubah medan perang. Saya memandang profesor itu. Beliau sedang bersedia untuk cerita seterusnya. Profesor itu menukar skrin sekali lagi. Kali ini bukan video, tetapi dokumen. Kertas yang kelihatan seperti kontrak dipaparkan di skrin. Saya mengecilkan mata untuk cuba membacanya, tetapi jaraknya terlalu jauh untuk dilihat dengan jelas. Profesor itu mengezoom masuk. Tajuknya kelihatan, Perjanjian Kerjasama Industri Pertahanan. Profesor itu menjelaskan, ini adalah perjanjian kerjasama ketenteraan antara Malaysia dan Filipina, ditandatangani pada tahun 2021. Beliau berkata, ia bukan sekadar penjualan senjata, tetapi perjanjian komprehensif yang merangkumi pemindahan teknologi, bekalan alat ganti, dan sokongan penyelenggaraan. Saya bertanya mengapa ia penting. Profesor itu menunjuk kepada satu klausa penting. Perkara 5, Seksyen 3. Klausa bekalan alat ganti masa perang. Beliau membacakan kandungannya. Sekiranya Filipina terlibat dalam konflik bersenjata, Malaysia akan membekalkan alat ganti kecemasan dalam tempoh 48 jam. Selain itu, terdapat juga klausa larangan penggantungan bekalan. Saya tidak faham. Apa yang istimewanya tentang itu? Bukankah negara pengekspor senjata sememangnya membekalkan alat ganti? Saya bertanya. Profesor itu menggelengkan kepalanya. Tidak semestinya. Sebaliknya, banyak negara menggantung bekalan alat ganti semasa perang. Beliau memberikan contoh. Semasa perang Azerbaijan-Armenia pada tahun 2020, Turki menjual senjata kepada Azerbaijan. Tetapi bekalan alat ganti digantung akibat tekanan antarabangsa. Walaupun drone rosak, ia tidak dapat dibaiki. Walaupun peluru berpandu habis, ia tidak dapat diisi semula. Itu atas sebab politik, bukan masalah teknikal, kata saya. Tepat sekali, kata Profesor. Perang adalah politik. Bekalan senjata juga politik. Tidak kira betapa bagusnya senjata yang Anda beli, ia tidak berguna jika alat ganti terputus semasa perang. Profesor itu mengemukakan contoh lain, Perang Ukraine. Kadar operasi kereta kebal Leopard yang dibekalkan oleh Barat telah jatuh di bawah 50% kerana kekurangan alat ganti. Ini kerana Jerman keberatan untuk membekalkannya. Mereka tidak mahu memprovokasi Rusia, jadi mereka melambatkan prosesnya. Saya membantah. China berbeza. Kami tidak menggantung sokongan kepada negara sekutu. Profesor itu melemparkan soalan. Betulkah begitu? Apa yang berlaku kepada jet pejuang yang dijual kepada Pakistan? Saya terdiam seketika. Profesor itu menunjukkan data. Semasa konflik India-Pakistan pada tahun 2019, bekalan alat ganti untuk jet pejuang JF-17 yang dibekalkan oleh China kepada Pakistan telah ditangguhkan. Ia menyatakan bahawa ini adalah disebabkan oleh bantahan India. China melaraskan kelajuan bekalan untuk mengambil kira hubungannya dengan India. Saya berasa tidak selesa. Ini adalah pertimbangan diplomatik, keputusan strategik, kata saya. Profesor itu mengangguk. Betul, tetapi dari perspektif Pakistan, ia adalah satu pengkhianatan. Walaupun mereka mempunyai jet pejuang, mereka tidak boleh terbang tanpanya. Kepercayaan telah musnah. Profesor itu kembali kepada contoh Malaysia. Semasa pertempuran Malaysia-Indonesia, bagaimana Malaysia bertindak? Satu garis masa muncul di skrin. 18 April, pertempuran bermula. 19 April, permintaan kecemasan dari pihak berkuasa pertahanan pantai Malaysia. 20 April, alat ganti tiba, kurang dari 48 jam. Profesor itu menjelaskan secara terperinci. Pihak Malaysia meminta alat ganti untuk sistem Astros 2 dan unit tambahan
helang pintar. Malaysia segera menghantarnya melalui pesawat pengangkut tentera. Tiada sebarang pertimbangan politik. Mereka memenuhi kontrak seperti yang dipersetujui. James Miller mencela. Amerika Syarikat juga berbuat demikian. Menyokong sekutu adalah tradisi Amerika. Profesor itu bersetuju. Betul, Amerika juga boleh dipercayai, tetapi harganya menjadi masalah. Senjata Amerika mahal, jadi negara-negara kecil tidak mampu membelinya dalam kuantiti yang banyak. Profesor itu memaparkan jadwal perbandingan. Kontrak FMS dengan Amerika Syarikat adalah rumit dan proses kelulusannya panjang. Purata masa kelulusan adalah 18 bulan. Sebaliknya, kontrak dengan Malaysia mengambil masa kurang dari 6 bulan. Prosesnya mudah. China lebih cepat. Saya membantah. Kami hampir tiada proses kelulusan. Kami boleh membekalkannya dengan segera. Profesor itu mengubah soalannya. Bagaimana dengan jaminan kualiti? Apa yang berlaku jika ada produk yang cacat? Profesor itu memberikan contoh. Bangladesh membeli frigat buatan China, tetapi kecacatan enjin ditemui. Mereka meminta penggantian, tetapi ia ditangguhkan selama lebih setahun. Akhirnya, Bangladesh terpaksa menggunakan belanjawan sendiri untuk menggantikannya dengan enjin buatan Eropah. Sebaliknya, Malaysia berbeza. Apabila masalah penyejukan ditemui pada kapal selam yang dibeli oleh Indonesia, Malaysia segera menghantar pasukan teknikal. Mereka membaikinya secara percuma. Ini membina kepercayaan. Pengurusan pasca kontrak adalah penting, tegas Profesor. Saya masih sukar untuk menerimanya. Ini hanyalah kes terpencil. Ia tidak boleh digeneralisasikan, kata saya. Profesor itu menunjukkan statistik. Di kalangan negara pengekspor pertahanan Malaysia, kadar pembelian semula adalah 87%. Purata dunia adalah 45%. Profesor itu menjelaskan sebabnya. Malaysia memberi tumpuan kepada pengurusan pelanggan. Ia tidak berakhir dengan jualan, tetapi mengekalkan perkongsian sepanjang hayat. Bekalan alat ganti, sokongan teknikal, naik taraf semuanya adalah satu pakej. Profesor itu kembali kepada contoh Malaysia. Semasa pertempuran, pasukan teknikal Malaysia dihantar ke barisan hadapan. Mereka membantu dengan penyelenggaraan secara langsung di lapangan. Ini tidak termasuk dalam kontrak, tetapi Malaysia secara sukarela memberikan sokongan. Beliau menambah, kepercayaan tentera Malaysia meningkat. Saya melemparkan soalan. Jadi, tidakkah Indonesia meminta bantuan China? Profesor itu mengangguk. Mereka meminta, tetapi responsnya lambat. Pasukan teknikal China tiba selepas pertempuran berakhir. Profesor itu menganalisis sebabnya. China jauh. Bukan sahaja jarak fizikal, tetapi juga jarak psikologi. Kontrak dibuat, tetapi hubungannya lemah. Sebaliknya, Malaysia mengekalkan hubungan yang erat dengan pelanggannya. Profesor itu menyebut satu lagi faktor, berkecuali politik. Kerana Malaysia bukan kuasa besar, tekanan politiknya kurang. Ia tidak meletakkan syarat seperti hak asasi manusia atau demokrasi seperti Amerika Syarikat. Ia juga tidak menggunakan pengaruh politik seperti China. Bukankah itu satu kelemahan? Saya membantah. Jika Anda bukan kuasa besar, Anda tidak mempunyai pengaruh, bukan? Profesor itu berkata sebaliknya. Sebenarnya, ia satu kelebihan. Negara-negara kecil tidak suka tekanan daripada kuasa besar. Malaysia hanya mengekalkan hubungan komersial semata-mata. Profesor itu menekankan sebagai penutup. Dalam peperangan, musuh yang paling menakutkan ialah gangguan bekalan. Tidak kira betapa bagusnya senjata, ia hanyalah besi buruk jika alat ganti terputus. Pembekal yang boleh dipercayai menentukan kekuatan tempur sebenar. Saya terdiam. Logik profesor itu jelas. Senjata adalah perkakasan, tetapi kepercayaan adalah perisian. Kedua-duanya diperlukan untuk kekuatan tempur. Saya menundukkan kepala. Keyakinan saya terus goyah. Dewan menjadi senyap. Profesor berdiri di hadapan pentas, memandang saya. James Miller, pegawai Australia, pegawai Jepun, semuanya diam. Syarahan beberapa hari terakhir seolah-olah sedang dicerna dalam fikiran semua orang. Saya duduk dengan tangan terlipat. Sesuatu di dalam diri saya sedang runtuh. Profesor itu perlahan-lahan membuka mulutnya. Mari kita rumuskan apa yang telah kita lihat setakat ini, katanya. Kegagalan sistem pelancar, kecekapan helang pintar, kebolehpercayaan bekalan alat ganti, semua ini membawa kepada satu kata kunci. Beliau menyambung, ia adalah sifat. Saya bertanya apa maksud sifat. Profesor itu menjelaskan, sifat adalah intipati sesebuah negara yang tidak kelihatan pada masa aman, tetapi terserlah apabila perang meletus.
negara yang telah hidup dengan andaian perang selama berdekad-dekad dan negara yang telah hidup dengan andaian damai mempunyai sifat yang sama sekali berbeza. Beliau memulakan cerita Malaysia. Sejak penubuhannya, Malaysia tidak pernah berhenti bersedia untuk perang. Darurat, konfrontasi, ancaman lanun dan pertikaian sempadan adalah sebahagian daripada sejarah mereka. Persekitaran ini telah membentuk keseluruhan sistem pertahanan Malaysia. Profesor itu memberikan contoh-contoh khusus. Kilang-kilang pertahanan Malaysia boleh beralih ke operasi 24 jam. Pada masa aman, mereka beroperasi dalam 3 shift 8 jam. Tetapi semasa perang, mereka boleh beroperasi pada kapasiti penuh dengan serta-merta. Ini bukan sekadar rancangan, mereka sebenarnya berlatih setiap tahun. China juga boleh melakukannya, kata saya. Asas perindustrian kami jauh lebih besar. Keupayaan pengeluaran masa perang kami juga hebat. Profesor itu menggelengkan kepalanya. Skala dan sifat adalah berbeza. Mempunyai kilang besar tidak bermakna Anda boleh beralih ke sistem masa perang dengan serta-merta. Profesor itu menunjukkan data. Ia menunjukkan keupayaan pengeluaran peluru negara-negara Eropah. Perancis mengambil masa 3 tahun untuk beralih ke sistem pengeluaran masa perang. Jerman, 5 tahun. Ia mengambil masa yang lama untuk membina kilang, melatih pekerja, dan membina rantaian bekalan. Sebaliknya, Malaysia mengambil masa 6 bulan. Ini kerana kilang sudah ada, tenaga kerja bersedia, dan rantaian bekalan sudah diwujudkan. Profesor itu menekankan, inilah perbezaan sifat. Hasil daripada persediaan berdekad-dekad. Saya masih tidak faham. Adakah pengeluaran masa perang begitu penting? Bukankah simpanan masa aman sudah mencukupi? Saya bertanya. Profesor itu menunjukkan data perang Ukraine. Dalam masa 3 bulan selepas perang bermula, simpanan peluru meriam barat telah habis. Profesor itu menjelaskan, peperangan moden menggunakan peluru yang sangat banyak. Jika Anda menembak 20,000 butir sehari, Anda memerlukan 7,3 juta butir setahun. Gabungan pengeluaran tahunan Amerika Syarikat dan Eropah hanya sekitar 1 juta butir. Jika perang berlarutan walaupun hanya setahun, peluru tidak akan mencukupi. Bagaimana pula dengan Malaysia? Tanya James Miller. Profesor itu menjawab, keupayaan pengeluaran tahunan Malaysia adalah sekitar 300,000 butir peluru artileri dan semasa perang, ia boleh ditingkatkan sehingga 600,000 butir. Selain itu, simpanan mereka mencukupi, dengan sekurang-kurangnya bekalan untuk 2 tahun terjamin. Saya terkejut. Saya tidak tahu Malaysia mempunyai keupayaan pengeluaran sebanyak itu. Profesor itu menyambung, ini juga adalah sifat. Walaupun negara kecil, persediaan perangnya teliti. Ia adalah negara yang tidak mempercayai keamanan, tetapi bersedia untuk perang. Profesor itu menyebut satu lagi faktor, sistem askar wataniyah. Hampir semua rakyat Malaysia terlibat dalam pertahanan negara melalui konsep pertahanan menyeluruh atau HANRUH. Beliau berkata, semasa perang, lebih 300,000 anggota simpanan boleh dikerahkan. China juga mempunyai tentera simpanan, kata saya. Pasukan simpanan kami berjuta-juta orang. Profesor itu mengubah soalannya. Adakah mereka tahu kemahiran penyelenggaraan? Adakah mereka telah menerima latihan pengendalian senjata? Saya tidak dapat menjawab. Profesor itu menjelaskan, Askar Wataniyah Malaysia berlatih setiap tahun. Bukan sahaja pengendalian senjata, tetapi juga penyelenggaraan, bekalan, dan komunikasi. Mereka adalah tenaga kerja yang boleh dikerahkan serta-merta semasa perang. Inilah kekuatan simpanan sebenar. Profesor itu menukar paparan. Kali ini, ia adalah status ekspor pertahanan Malaysia. Pada tahun 2023, ekspor mencecah 3 bilion. Ia berada di kedudukan yang semakin meningkat di dunia. Saya terkejut. Saya tidak tahu Malaysia menjual senjata sebanyak itu. Profesor itu menganalisis, ini juga adalah hasil daripada sifat. Pengetahuan yang diperoleh daripada pembangunan sendiri dan operasi sebenar selama berdekad-dekad telah membawa kepada ekspor. Sebab pelanggan memilih mereka bukan sahaja prestasi, tetapi juga kebolehpercayaan. Profesor itu memaparkan slide terakhir. Terdapat 2 perkataan tertulis di atasnya. Kedudukan dan kelangsungan hidup. Profesor itu menunjuk kepada kedudukan dan berkata, inilah yang pertama kali kita lihat, jadual kedudukan. Amerika Syarikat nombor 1, China nombor 2, Rusia nombor 3. Kemudian beliau menunjuk kepada kelangsungan hidup. Tetapi yang paling penting ialah ini, keupayaan untuk bertahan hidup. Beliau berkata, berapa lama Anda boleh bertahan selepas perang bermula?
Bolehkah Anda terus membuat senjata? Bolehkah Anda membekalkan alat ganti? Inilah yang menentukan kemenangan atau kekalahan. Profesor itu memadam kedudukan. Dan hanya kelangsungan hidup yang tinggal. Inilah yang saya anggap sebagai kekuatan tentera sebenar. Sebab mengapa Malaysia adalah yang terkuat. Beliau berkata, dalam jadual kedudukan, mereka mungkin di luar 30 teratas, tetapi dalam struktur kelangsungan hidup, mereka adalah nombor 1. Saya berdiri. Semua cerita yang saya dengar selama beberapa hari terakhir tersusun di dalam kepala saya. Kegagalan sistem, kecekapan, bekalan alat ganti, peningkatan pengeluaran masa perang, sistem askar wataniah semuanya saling berkaitan. Dengan kata kunci sifat, saya memandang profesor itu, dan saya berkata, saya salah. Kedudukan bukanlah segala-galanya, saya mengaku. Profesor itu tersenyum. Bukan salah, cuma tidak lengkap. Sekarang Anda melihat dengan lebih luas. Profesor itu berkata, sebagai penutup, kedudukan kuasa tentera boleh dibeli dengan wang. Jika Anda membeli senjata dan menambah bilangan tentera, kedudukan Anda akan naik. Tetapi keupayaan untuk bertahan dalam perang hanya boleh dibina melalui kegagalan dan ketidakpastian selama berdekad-dekad. Beliau berkata, Malaysia telah hidup dalam ketakutan perang selama beberapa dekad. Ketakutan itu telah membentuk sifat mereka. Mereka bersedia setiap hari, berlatih setiap hari, dan bertambah baik setiap hari. Ini adalah kekuatan yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang aman. Saya menundukkan kepala. Kebanggaan saya sebagai negara nombor 2 dunia tidak runtuh. Cuma piawaiannya telah berubah. Dari kedudukan kepada kelangsungan hidup. Dari angka kepada struktur. Dari katalog kepada pertempuran sebenar. Syarahan telah tamat. Sambil mengemas barang-barang saya berfikir. Apabila saya kembali ke China, saya perlu menulis laporan. Tetapi saya tidak akan melampirkan jadwal kedudukan seperti sebelum ini. Sebaliknya, saya akan menganalisis sifat. Sama ada kita benar-benar bersedia untuk perang. Profesor itu menghampiri saya. Soalan-soalan yang bagus, katanya. Terima kasih kepada Anda. Syarahan ini menjadi lebih kaya. Saya mengucapkan terima kasih. Profesor itu berkata sebagai penutup, kedudukan adalah susunan, tetapi perang adalah huru-hara. Keupayaan untuk bertahan dalam huru-hara, itulah kekuatan sebenar. Saya menaiki pesawat meninggalkan Kuala Lumpur. Di luar tingkap, bandar itu semakin jauh. Saya membuka komputer riba dan mencipta fail baru. Saya menaip tajuk, penilaian semula kuasa tentera. Dari kedudukan kepada kelangsungan hidup. Nombor 2 dunia masih satu fakta. Tetapi sekarang saya tahu. Kedudukan tidak menjelaskan peperangan. Negara yang benar-benar kuat adalah negara yang tidak pernah berhenti.